Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 3 Oktober bersama saya Nazira Syariat dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Dan berikut tajuk utama malam ini. 2 hari hilang sebelum ditemui selamat. Juga semua mufti di setiap negeri disaran aktif di media sosial. Empat sekeluarga yang dilaporkan hilang selepas gagal dihubungi sewaktu bercuti di Pulau Perhentian Besut pada hujung minggu lalu ditemui selamat. Kesemua mereka dilaporkan telah sampai ke Keluang Johor hari ini. Suraidah Abdul Ghani, 52 tahun bersama 2 cucu Sasa Alisha Muhammad Saiful, 7 tahun dan Ahmad Dani Muhammad Saiful, 4 tahun serta seorang anak lelakinya Muhammad Aiman Muhammad Rafi, 21 tahun dilaporkan selamat tiba di rumahnya di Keluang. Ketua Polis Daerah Besut Superintenden Abdul Razak Muhammad berkata, perkembangan terkini kesemua mangsa itu telah dimaklumkan oleh ahli keluarga. Sementara itu, menerusi laman Facebook yang dimuat, seorang lelaki memaklumkan bahawa ibu mertua, adik ipar dan 2 orang anaknya sudah dijumpai. Individu yang dikenali sebagai Ahpe itu dipercayai menantu kepada Suraidah, wanita yang dikatakan hilang bersama 3 ahli keluarganya yang lain. Terdahulu, media melaporkan 4 sekeluarga iaitu seorang wanita, anak lelaki dan 2 cucunya dikuatiri hilang kerana gagal dihubungi selepas bercuti di Pulau Perhentian Besut minggu lalu. Laporan berhubung kehilangan mangsa dibuat ahli keluarganya semalam setelah mereka gagal dikesan sejak 30 September. Siasatan polis mendapati wanita itu bersama anak dan cucunya telah menginap di sebuah resort di pulau berkenaan tetapi telah keluar dari pulau menaiki bot pelancong pada 8 pagi dan sampai ke jeti di Kuala Besut kira-kira 9 pagi 1 Oktober. Berdasarkan semakan kamera litar tertutup CCTV mendapati semua mangsa bergerak keluar dari Pekan Kuala Besut menuju ke arah Jambatan Kuala Besut arah Kampung Raja Kuala Terengganu dengan menaiki kereta Proton Saga BLM warna biru dengan nombor pendaftaran JRW 6380. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Muhammad Naim Mokhtar dan Howard Lee Chuan Hao mengadakan perjumpaan semalam susulan kontroversi ahli Parlimen Ipoh Timur itu yang membuat tafsiran sendiri terhadap ayat Al-Quran. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana harmoni dan Howard menerima baik nasihat Datuk Dr. Muhammad Naim mengenai isu berkenaan. Dalam konteks tersebut, bila dalam perbincangan yang penuh harmoni, beliau ada mendengar pandangan dan juga nasihat saya dan saya disebut berkaitan dengan kalau yang melibatkan berkaitan dengan rujukan kepada Al-Quran ini, sumber-sumber tadi itu, saya minta supaya Yang Berhormat Howard untuk berhati-hati pada masa akan datang. Bagi menjaga sensitiviti sebab tak semua orang masyarakat boleh menerima keadaan tersebut. Jadi alhamdulillah YB Howard telah menerima dengan hati yang terbuka apa yang telah saya sampaikan kepada beliau dan beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri seminar antarabangsa pemikiran Mufti Harusani di Universiti Sultan Azlan Shah USAS Kuala Kangsar hari ini. Menurut Datuk Muhammad Naim, pertemuan dengan Howard bagi membincangkan isu tersebut sebagai sangat membina dengan persefahaman bahawa Islam wajib ditegakkan di Malaysia sebagai agama persekutuan. Pertemuan Datuk Muhammad Naim dan anggota jawatan kuasa tertinggi pusat DAP itu berlangsung di sebuah hotel di Kuala Kangsar malam tadi. Terdahulu, melalui sebuah video yang tular dalam media sosial, Howard dikatakan menafsirkan potongan ayat daripada surah An-Nisa. Tindakan ahli Parlimen DAP itu mendapat tentangan dan menimbulkan kemarahan banyak pihak. Sementara itu, Datuk Muhammad Naim Mokhtar berkata naskah Al-Quran terjemahan akan turut diedarkan kepada masyarakat bukan Islam di Malaysia bagi mengatasi isu Islamofobia. Jelas beliau, dengan naskah Al-Quran terjemahan terbabit, golongan bukan Islam juga akan memahami agama rasmi negara tanpa sebarang prasangka dan prejudis. Antara cara yang dibuat untuk mengatasi tersebut ialah kita agihkan Al-Quran dengan terjemahan dia kepada orang-orang bukan Islam supaya mereka ni boleh membaca. Jadi dalam konteks itulah saya rasa
menggalakkan lagi dan supaya orang bukan Islam boleh memahami tentang Islam itu sendiri dan Al-Quran itu menjadi rujukan. Saya dah sebut yang tadi, kita boleh agihkan Quran ni, instead of kita agih di luar negara yang begitu banyak, kita boleh juga buat agihan tu di kalangan orang-orang bukan Islam dalam negara ini. Menurut Datuk Dr. Muhammad Naim, Yayasan Restu kini sedang mencetak naskah Al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggeris, Mandarin dan Tamil untuk edaran di Malaysia. Katanya masyarakat bukan Islam boleh menjadikan naskah Al-Quran terbabit sebagai rujukan tanpa tersilap pemahaman. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK melancarkan misi menghantar bantuan makanan bagi membantu penduduk orang asli di Pos Bihai serta Pos Belatim Gua Musang yang terjejas akibat ancaman harimau. Yang di-Ketua MAIK yang juga Tengku Temanggung Kelantan, Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz berkata, bantuan makanan itu adalah untuk meringankan beban masyarakat orang asli di dua pos itu yang tidak dapat keluar bekerja disebabkan takut dengan ancaman harimau yang merayau di penempatan mereka sejak lebih sebulan lalu. Kita telah di MAIK telah memberi sumbangan yang berjumlah ringgit Malaysia lebih kurang 73,000 bantuan bekalan makanan kepada mereka, iaitu kepada 364 ketua isi rumah di Pos Bihai dan 185 ketua isi rumah di Pos Belatin dengan segera. InsyaAllah saya rasa dengan sumbangan bantuan yang diberikan oleh MAIK kepada penduduk orang asli di sana dapat meringankan lagi cara kehidupan mereka di sana dan juga diharapkan masalah harimau ini dapat diselesaikan juga dengan segera. Semoga mereka dapat kembali ke pos masing-masing. Jelasnya, MAIK menerima permohonan bantuan bakul makanan daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakuan Negeri Kelantan dan ia diluluskan dengan segera kerana sentiasa prihatin dan tidak sesekali meminggirkan masyarakat orang asli. Tengku Tan Sri Muhammad Rizam berkata, walaupun orang asli berada jauh di pedalaman, MAIK dengan kerjasama pihak berkaitan akan memastikan bantuan bakul makanan ini sampai dengan segera. Beliau berkata demikian kepada media selepas acara pelepasan konvoi misi bantuan MAIK ke pos orang asli di perkarangan lobi pejabat MAIK di Lundang, Kota Baru hari ini. Sementara itu, Pengarah Jakuan Negeri Kelantan dan Terengganu Zarina Razlan berkata ancaman terhadap harimau belang sudah dialami sejak lebih sebulan lalu dan difahamkan terdapat 3 ekor yang dikenal pasti berkeliaran di penempatan 2 pos itu. Beliau berkata dalam tempoh itu juga pihak Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan berkampung dan Sabtu lalu seekor harimau sudah berjaya ditangkap. Saya difahamkan Perhilitan dah sebulan berkampung di situ dan difahamkan juga hari Jumaat atau Sabtu lepas seekor harimau telah masuk perangkap. Penduduknya masih di kampung yang sama. Cuma mereka mengalami kekangan untuk keluar cari makan lah. Maka itulah tugas tu MAIK bantu. Kita kalau tak ada MAIK ni susah juga sebenarnya. Sebab di ujung-ujung gini perolehan kita pun agak dah susut dah baku makanan kita. Jadi baku makanan MAIK membantu, sangat membantu. Zarina berkata beliau juga memaklumkan sebelum ini seekor anjing sudah menjadi mangsa harimau dan disebabkan itu operasi menangkap 2 lagi haiwan liar terbabit dipergiatkan kerana bimbang akan ancaman keselamatan penduduk. Seremban rekod kes tertinggi cerai. Alhamdulillah bertemu kembali. Semua mufti di setiap negeri disaran aktif di media sosial bagi memurnikan kefahaman rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Muhammad Naim Mokhtar berkata, ketika ini banyak isu yang menyentuh agama disebar dan dikongsi di media sosial tanpa rujukan yang betul, menyebabkan sebahagian masyarakat terutama generasi muda keliru. Zaman kita ni zaman teknologi. Sama ada kita suka ke tak suka, memang ini zaman teknologi yang telah berubah begitu pantas. Jadi kalau golongan agamawan tidak mengambil pendekatan untuk mempelajari
perkembangan media sosial yang begitu cepat bergerak, dia punya progresif dia. Jadi kita akan ketinggalan. Anak-anak muda mereka ini terbiasa dengan teknik menerima apa saja yang disampaikan kepada mereka melalui media-media sosial. Mereka ni sangat tertarik dengan TikTok. Kadang-kadang dia malas nak baca, dia tengok TikTok pendek tu dia terpengaruh. Jadi sebab itulah dalam konteks bila kita memberikan penekanan kepada agamawan untuk membantu menjelaskan kepada masyarakat isu-isu, mufti memainkan peranan memberi pencerahan. Jadi media sosial ni perlu dimaksimumkan penggunaan dia. Sebab kalau kita gagal menggunakan media sosial ni sebagai wasilah untuk memberikan pencerahan dan penjelasan, kita akan gagal sampai kepada madu'u kita, orang yang kita nak sampaikan dakwah tu. Tambahnya, kegagalan golongan ulama' dan ilmuwan ke hadapan memberikan penjelasan dan pencerahan kepada masyarakat hanya akan membuka ruang pihak tidak bertanggungjawab memanipulasi keadaan. Beliau turut memberi contoh perkara melibatkan sensitiviti agama dan isu semasa, kehadiran pihak tertentu termasuk ahli politik yang tampil memberi penerangan hanya menyebabkan masyarakat berpecah belah disebabkan pandangan yang berbeza. Datuk Muhammad Naim berkata demikian kepada media selepas seminar antarabangsa pemikiran Mufti Harusani di Universiti Sultan Azlan Shah Yusas, Kuala Kangsar hari ini. Beliau menyambut baik penganjuran seminar tersebut yang disifatkan sebagai satu medium memperkasa institusi kefatwaan di negara ini. Katanya sumbangan dan pemikiran almarhum yang mencakupi segala bidang termasuklah kehakiman, pendidikan, perbankan Islam dan akidah berperanan besar dalam memberikan bimbingan serta jawapan terhadap setiap kemusykilan agama yang timbul dalam masyarakat. Seminar anjuran Yusas yang berlangsung selama 2 hari sehingga Rabu itu membentangkan 24 kertas kerja hasil kajian dan penyelidikan terhadap pemikiran dan sumbangan almarhum Tan Sri Harusani Zakaria sepanjang hayat beliau. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan JKSNS menerima kira-kira 2,000 kes sebagai tujuan perceraian setiap tahun, antaranya berpunca daripada pelbagai faktor keganasan rumah tangga. Namun begitu, Tunku Besar Tampin Tunku Said Razman Tunku Said Idrus Al-Qadri percaya kredibiliti dan kompetensi pada hakim syar'i di negeri itu dapat memberikan keadilan sewajarnya kepada pihak yang menjadi bangsa. Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sembilan Muhammad Izwan Ghazali ketika ditemui berkata, penceraian merupakan pilihan terakhir sekiranya pasangan suami isteri tidak lagi mempunyai persefahaman atau menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Di one case tu, saya tanya dia, kenapa sekarang baru makcik nak bercerai? Dah 30 tahun, dia kata anak-anak dah besar. Dia hanya kerja mengajar anak dia baca Quran saja. Jadi kalau dia kata dia bercerai kerana isu keganasan rumah tangga, satu, orang perempuan akan fikir malulah jadi janda. Yang kedua, siapa nak sara dia? Kan? Dia nak makan apa dengan anak-anak? Sebab itu dia menunggu bercerai tu, sanggup menanggung derita diganasi oleh suami dia sehinggalah diganasi oleh pasangan dia sehinggalah dia anak-anak dia dah besar, anak-anak boleh sara dia. Itu kebanyakan strategi yang kita jumpalah bila datang mahkamah. Kenapa baru sekarang dia nak nak cerita pada mahkamah? Sebab dia bercerai. Kata Muhammad Izwan, lagi terdapat juga kes keganasan rumah tangga yang sukar untuk dibuktikan seperti melibatkan penderaan emosi pasangan. Antaranya seperti kes suami isteri yang tidak berinteraksi sehingga 10 tahun lamanya dalam menguruskan hal rumah tangga sehingga urusan pembelian rumah dan kereta dilakukan sendirian tanpa ada komunikasi antara pasangan. Beliau ditemui TV Al-Hijrah selepas menghadiri program Karnival Literasi Undang-Undang Syariah tahun 2023 anjuran JKSNS di Dewan Perdana Tampin Negeri Sembilan. Program ini dirasmikan Tunku Besar Tampin Tunku Said Razman Tunku Said Idrus Al-Qadri. Tunku Said Razman bertitah, mangsa keganasan rumah tangga bukan hanya membabitkan golongan isteri, malah suami dan anak serta individu yang menetap bersama juga berpotensi menjadi mangsa. Usaha untuk mengekang masalah keganasan rumah tangga bukan tanggungjawab individu atau mangsa mahupun kerajaan semata-mata. Sebaliknya, pelibatan semua pihak termasuk orang sekeliling mangsa, jiran tetangga,
dan rakan sekerja adalah amat penting. Setiap individu di negeri ini berhak untuk berasa selamat dan bebas menjalani rutin hidupan harian. Namun begitu, Tunku Syed Razman percaya kredibiliti dan kompetensi pada hakim syar'i di negeri itu dapat memberikan keadilan sewajarnya kepada pihak yang menjadi mangsa. Baik, kita ke laporan seterusnya. Hampir 90% kes-kes yang dirujuk di pekerja sosial Malaysia adalah di sektor bantuan perubatan. Peratusan tinggi itu direkodkan terutama selepas negara mengalami pandemik COVID-19. Menurut Ketua Jabatan Kerja Sosial Perubatan Hospital Chancellor Tuanku Mukris Intan Nuhaila Mio Safari, kebanyakan kes itu didorong oleh faktor kemiskinan dan buntu untuk mencari jalan penyelesaian. Apabila orang yang tidak berkemampuan, diorang mungkin mengalami pelbagai masalah, mereka tak ada tempat untuk mengadu. Jadi itulah kami datang memberikan sumber-sumber, memaklumkan segala sumber yang ada supaya mereka dapat bantuan-bantuan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Sebab ada kalanya bila dah jatuh sakit, ada kalanya mana-mana individu pun kalau mungkin orang ada masalah, so diorang malu nak minta bantuan dengan orang. Jadi itulah kami menjadi orang tengah kepada agensi-agensi bantuan lain untuk menghulurkan bantuan. Menurut beliau, sebagai pekerja di sektor pekerja sosial hospital adalah menjadi tanggungjawabnya memberikan panduan serta menerangkan kepada pesakit pilihan yang terbaik untuk tidak berlaku sebarang kemudaratan kepada diri mereka, terutama bagi kes hamil luar nikah dan keganasan rumah tangga. Pihaknya juga berperanan menjadi penghubung antara pesakit dan komuniti dengan memberikan bantuan kepada pesakit dengan matlamat pesakit berkenaan mampu memberikan bantuan yang seterusnya kepada komuniti lain yang turut menghadapi masalah. Beliau berkata demikian selepas menjadi panel bagi mempromosikan sektor pekerja sosial di ibu negara. Turut hadir wakil United Nations Children Fund atau UNICEF dan Malaysia Association Social Workers MASW. Kisah 3 pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2022 yang diuji dengan kesusahan hidup sebelum ini menerima kabar gembira. Mereka menerima tajaan derma siswa pendidikan Bank Rakyat berjumlah keseluruhan lebih RM55,000 bagi melanjutkan pengajian. 3 pelajar bertuah itu Muhammad Syahril Saidi, Alia Maisarah Abdullah dan Hairunisa Cik Roslan. Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat, Datuk Dr. Muhammad Hanis Osman berkata, tawaran derma siswa yang julung kali dilaksana itu merupakan inisiatif serampang dua mata dalam membantu golongan memerlukan menyambung pendidikan yang lebih tinggi. Kita struktur semula lah. Dia asalnya daripada zakat wakalah yang di mana kita serahkan zakat perniagaan kita ke Majlis Agama. Lepas tu ada lebihan nanti dia serahkan balik dan kita buatnya. So kita punya tujuan adalah untuk mensasarkan lebih fokus lah. Mana macam contohnya pemilihan 3 orang hari ini. Definitely kategori pertama adalah asnaf. Yang kedua kita tengok dari segi kecemerlangan akademik dia lah yang tujuan utama untuk program ini. Beliau ditemui pada majlis penyerahan suar bestari di Menara Berkembar Bank Rakyat Ibu Negara. Pada majlis ini, Alia Maisarah dan Hairunisa yang memperolehi 9A dalam SPM masing-masing menerima tawaran derma siswa pendidikan Bank Rakyat berjumlah RM21,500 bagi tempoh pendidikan selama 5 tahun. Alia meneruskan pengajian dalam bidang pengkhususan pendidikan seni visual pendidikan rendah di Institut Pendidikan Guru IPG Jitra Kedah, manakala Hairunisa dalam bidang pengkhususan Bahasa Melayu Pendidikan Daerah IPG Kampus Perlis. Sebelum ni ada macam orang kata tawaran lah, cuma macam dia macam kena mohon. Kalau Bank Rakyat ni dah diterui kepada kami. Yang adalah beberapa beasiswa yang kami kena mohon tapi tak ada rezeki yang kata. Dan Bank Rakyat ni salah satu orang kata beasiswa yang kami dapat lah, yang boleh kami dapat. Maksud kalau lepas orang kata perasaan kan, alhamdulillah rasa bersyukur rasa bersyukur lah sebab dapat, rasa happy lah sebab dia boleh lah kurangkan macam beban family untuk bayar apa semua sebab macam kalau seni ni memang ada mahal untuk beli dia punya colour semua tu. Alia merupakan anak seorang penoreh getah.
manakala bapa Khairunisa bekerja sebagai pemandu lori. Sementara itu, Muhammad Syahril, 18 tahun, adalah anak yatim piatu dan memperolehi keputusan 11A turut menerima tawaran derma siswa pendidikan Bank Rakyat berjumlah lebih RM12,000. Memang sangat membantulah daripada pihak Bank Rakyat sendiri sebab telah menaja saya untuk meneruskan pengajian. Sebenarnya kalau ikut minat passion saya dari segi lughah bahasa Arab. Okey. Cuma insya-Allah kita just follow the flow lah macam mana. Tak ada macam mana. Cuma kalau saya punya cita-cita tu nak jadi lecturer dari perkhususan dalam bidang lughah lah. Muhammad Syahril kini sedang melanjutkan pelajarannya di Asasi Pengajian Islam Universiti Malaya selama setahun. Selepas ni, lebih 100 ikan lumba-lumba ditemukan mati. Laporan luar negara, lebih 1,000 dilaporkan maut di Bangladesh akibat demam denggi sejak awal tahun ini. Ia merupakan rekod terburuk wabak penyakit bawaan nyamuk di negara itu. Angka dari Direktorat Jeneral Perkhidmatan Kesihatan Negara yang diterbitkan semalam mengatakan 1,006 orang meninggal dunia daripada lebih 200,000 kes yang disahkan. Bekas pengarah agensi itu, Binazir Ahmad berkata, jumlah kematian setakat tahun ini jauh lebih tinggi daripada gabungan kes sejak 2 dekad lalu termasuk ketika Bangladesh pertama kali merekodkan wabak tersebut. Ia adalah insiden kesihatan yang besar di Bangladesh dan di dunia. Ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, bulan lalu wabak itu memberi tekanan besar kepada sistem kesihatan di Bangladesh. Pihak berkuasa Pakistan menuduh India menjadi dalang letupan di sebuah masjid di Mastung, wilayah selatan Balochistan yang menyaksikan 59 terkorban. Insiden itu berlaku ketika orang ramai berkumpul untuk menyertai perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul apabila seorang pengebom bunuh diri meletupkan diri berhampiran kenderaan polis. Menteri Dalam Negeri Sarfaraz Bukti berkata, semua pihak membantah kes pengeboman bunuh diri di Mastung. Katanya, Agensi Perisikan Sayap Penyelidikan dan Analisis India (RAW) terlibat dalam insiden tersebut namun tidak memberikan butiran lanjut. Dalam pada itu, Kementerian Luar India masih belum memberikan sebarang komen berhubung dakwaan tersebut. Satu lagi insiden letupan di masjid di utara Khyber Pakhtunkhwa pada Jumaat lalu turut mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang. Polis Pakistan kemarin memfailkan laporan untuk melakukan siasatan dan memaklumkan sampel DNA daripada pengebom bunuh diri sudah diambil untuk dianalisis. Sehingga kini, tiada sebarang pihak tampil mengaku melakukan 2 serangan tersebut. Kementerian Alam Sekitar Indonesia menafikan dakwaan kebakaran hutan di Sumatera dan sebahagian Pulau Borneo yang menyelubungi beberapa bandarnya dengan jerubu tebal turut menjejaskan kualiti udara di negara jiran Malaysia. Malaysia Jumaat lalu mengeluarkan amaran tahap pencemaran tinggi di kebanyakan kawasan di pantai barat semenanjung Malaysia dan wilayah barat Sarawak dengan menyalahkan jerubu rentas sempadan dari Indonesia. Menteri Alam Sekitar Indonesia Siti Nurbaya Bakar berkata Jakarta tidak mengesan sebarang jerebu dari Indonesia ke negara jiran. Ketika ini Indonesia menumpukan usaha memadamkan kebakaran hutan di beberapa wilayah di Sumatera dan Borneo dengan menggunakan helikopter. Selain sempadan maritim, Malaysia turut berkongsi sempadan darat dengan Indonesia di Pulau Borneo. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia berkata, setakat ini Malaysia tidak memfailkan aduan diplomatik membabitkan jerebu. Musim kemarau di Indonesia tahun ini adalah yang paling teruk sejak 2019 berikutan kesan corak cuaca El Nino. Walaupun kebakaran hutan biasanya dimulakan oleh petani untuk membersihkan tanah untuk ladang, pihak berkuasa berkata memadamkan kebakaran tahun ini lebih sukar disebabkan El Nino. Lebih daripada 267,900 hektar hutan dibakar setakat tahun ini, lebih besar daripada jumlah keseluruhan 204,894 hektar sepanjang 2022 menurut data Kementerian Alam Sekitar. Beberapa kawasan di Kalimantan Tengah, Borneo melaporkan jarak penglihatan kurang daripada 10 meter.
Lebih 100 ikan lumba-lumba ditemukan mati di Amazon, Brazil ketika musim kemarau berpanjangan dan suhu air tinggi. Institut Mami Rawa memaklumkan kesemua bangkai ikan berkenaan dijumpai di Tasik Teveh sejak 7 hari lalu. Pusat penyelidikan itu menyifatkan kejadian tersebut sebagai luar biasa selain berpandangan suhu tasik yang tinggi dan kemarau berpanjangan di Amazon mungkin menjadi puncanya. Kejadian itu meningkatkan kebimbangan para saintis iklim terhadap kesan aktiviti manusia dan kemarau buruk dialami di rantau berkenaan. Sungai Amazon kini dilanda musim kemarau dan beberapa spesimen fauna sungai juga didapati mengalami rekod suhu yang tinggi. Para penyelidik dan aktivis cuba menyelamatkan ikan lumba-lumba yang masih hidup dengan memindahkan hidupan marin itu dari lagun dan kolam di pinggir ke badan utama sungai yang mana airnya lebih sejuk. Namun misi itu tidak mudah disebabkan kawasan yang agak terpencil. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Nazirah Syaringat dan Jurubahasa Isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memberkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.